Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Afdhalus salati wa atammu taslimin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Pengurusi Majlis selaku pengurusi kepada Jarum, adik-adik peserta program kita pada hari ini. Syukur alhamdulillah kepada Allah SWT pada pagi yang diberkati ini dapat kita bersama-sama di dalam satu majlis. Mudah-mudahan Allah SWT memberi kefahaman kepada kita tentang ilmu yang amat penting ini, yang mana ilmu mustalah hadis berkait dengan hadis Nabi SAW. Dan hadis Nabi SAW itu salah satu daripada sumber agama kita. Selain daripada Al-Quran, hadis juga adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma disebut sebagai wahyu ghairu matlub, yang kita tidak baca dalam semaya. Adapun Al-Quran itu adalah wahyu matlub. Jadi kefahaman kita kepada usul agama, sumber agama itu bergantung kepada hadis Nabi SAW, yang mana hadis Nabi itulah yang menjelaskan Al-Quran itu. Jadi terlebih dahulu, sebelum kita bermuzakarah, berbicara tentang ilmu mustalah hadis ini, boleh juga kita mengetahui mengapa ilmu ini dipanggil ilmu mustalah. Mustalah ini satu perkataan yang dalam bahasa Melayu pun kita biasa dengar, kita sebut sebagai istilah. Istilah pada sesuatu yang dipersetujui, mana sesuatu yang telah disepakati untuk dijadikan satu ungkapan yang menunjukkan kepada satu konsep. Itu yang dikatakan sebagai istilah. Kita panggil terminologi. Mana satu yang menjadi tanda. Pada kalau kita nak sebut sesuatu itu tidak perlu kita buat huraian, tetapi atas satu persetujuan penerimaan pakai oleh semua pihak. Jadi itu dikira sebagai satu maksud yang mempunyai makna yang tetap, konsisten. Itu yang dikatakan sebagai mustalah. Dan hadis itu pula menunjuk sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, sama ada dalam bentuk ucapan, dalam bentuk perbuatan, pengakuan pengiktirafan Nabi SAW, sifat-sifat peribadi Nabi SAW, fizikal dan juga sifat-sifat akhlak. Jadi itu yang terangkum di bawah makna hadis. Jadi bila kita gabung perkataan mustalah ataupun istilah, maka dia menunjukkan kepada istilah-istilah yang terdapat di dalam hadis. Jadi hadis ini satu disiplin, disebutkan oleh ulama sebagai ulumul hadis. Ulum ni maknanya di bawahnya itu terdapat banyak ilmu. Ulum jamak kepada ilmu. Jadi kita tidak sebut sebagai ilmu hadis, tapi kita sebut ulumul hadis. Sebab apa? Sebab di bawah di dalam kajian tentang hadis ini, dia banyak cabang, yang mana dia merangkumi banyak perbahasan-perbahasan
di mana setiap daripada perbahasan itu boleh untuk kita bukukan. Kita boleh pecah pula beberapa bahagian-bahagian ilmu, seperti ilmu gharibul hadis. Ilmu gharibul hadis maknanya perkataan-perkataan yang jarang dipakai dalam bahasa Arab. Ia suka kepada sesetengah orang untuk faham. Lafaz-lafaz yang jarang kita jumpa, terutamanya orang belajar bahasa Arab. Dia ada ilmu syuruhul hadis, syarah hadis. Lepas tu dia ada ilmu rijal, ilmu para perawi. Dia ada ilmu jarah wa ta'dil, makna penilaian dan kritikan terhadap para perawi. Lepas tu dia ada lagi ilmu nasikh dan mansukh hadis, mana hadis-hadis dia satu peringkat dahulu kita boleh amal, kemudian satu peringkat yang lain sudah tidak diamal. Itu dipanggil nasikh dan mansukh. Lepas tu dia ada juga ilmu yang dipanggil mukhtaliful hadis. Hadis-hadis yang pada zahir kita nampak bercanggah, bercanggah. Jadi tidak mungkin kita kata hadis ni mari daripada Nabi SAW. Jadi bercanggah. Jadi ulama cuba menyelesaikan pertentangan di antara beberapa hadis ni untuk dipakai satu sahaja, ataupun untuk dipakai kesemuanya itu tetapi ditafsirkan dengan satu makna. Itu disebut sebagai mukhtaliful hadis. Dia ada lagi ilmu tentang sebab urudul hadis. Kalau kita belajar tafsir, dia ada sebab nuzul, sebab turun ayat. Dalam hadis dia ada sebab urud, sebab kedatangan hadis. Sebab apa? Latar belakang dia. Jadi cabai-cabai ini dia begitu banyak di bawah pengajian hadis ini, sebab itulah kita panggil sebagai ulumul hadis. Itu maksud ulum ataupun mustalah hadis. Jadi kalau kita kata mustalah hadis, itu sebab kerana di dalam ilmu ni lah paling banyak ada istilah. Ada istilah paling banyak. Berbanding dengan ilmu-ilmu lain, ilmu ni lah paling banyak istilah. Dia ada komus dia. Komus tentang istilah-istilah hadis. Dengan istilah nama hadis tu satu, nama jenis hadis. Lepas tu dia ada juga istilah kepada para perawi. Kita biasa jumpa siqah, siqatun lain dah, siqatun sabat, hafiz, imam, imam la yus'al anhu, pada orang tak tanya dah tentang kedudukan dia. Jadi oleh kerana banyak istilah-istilah, maka dinamakan sebagai mustalahul hadis. Dan ulama yang mula-mula menggunakan mustalah ni sebagai nama kepada ilmu ini, iaitu Ibnu Daqiq Al-Aid, salah seorang ulama dalam mazhab Malik. Dalam kitab dia Al-Ikhtirah fi Bayanil Istilah, itu dari segi sejarah dia. Kemudian berkenaan dengan sebab apa kita perlu mempelajari mustalah hadis. Jadi tujuan kita mempelajari mustalah hadis ni oleh kerana ia berkenaan dengan hadis Nabi SAW, nama-nama hadis. Dan hadis ni macam-macam jenis, macam-macam pembahagian dia. Jadi tujuannya adalah untuk kita membezakan di antara hadis yang makbul dan hadis yang mardud. Jadi waktu itu kita akan sentuh dalam dalam bab yang kedua dan yang ketiga. Dalam bab yang kedua dan yang ketiga, maknanya untuk kita mengenal hadis yang sahih. Jadi istilah-istilahnya, oleh kerana kita dah biasa belajar hadis, atau ngaji kitab Tadribur Rawi pun ada tu, dia biasa belajar ada, dia akan tahu lah dari segi hadis sahih, hasan, dhaif. Mana perkataan ini sebenarnya sudah menjadi sebahagian daripada pemendaraan bahasa Melayu kita. Dhaif, sahih,
Lepas tu hadis palsu, hadis maudhu'. Jadi tujuannya itulah untuk kita mengenal hadis mardud. Di antara tujuan yang lain untuk ada dalam diri kita ni, dan juga kepada orang Islam yang lain, rasa tenang, rasa percaya untuk menerima hadis itu sebagai sesuatu daripada Nabi SAW. Jadi hak pertama tadi kita tak sebut, tinggal. Yang pertama itu untuk mengetahui apa yang sabit daripada Nabi SAW sebagai hadis dia, dan kita nak ikut hadis tersebut, kita nak beramal. Yang keempat, supaya kita ada satu, kita kata, kemampuan untuk mana bila kita belajar ilmu ni, biar ada kemampuan untuk kita mengenali hadis-hadis yang mana sahih, yang tidak sahih, untuk kita mengenali perawi-perawi. Tetapi tidak berarti kalau kita belajar hadis ni habis. Ilmu mustalah hadis ni mana kita boleh nilai tu, nak hukum atas hadis ni sebagai sahih tidak sahih, belum lagi, baru alih botol lagi, baru ABC lagi. Jadi untuk menghukumkan hadis ni sahih tidak sahih, itu memerlukan, kita kata, ta'amul, mana interaksi yang lama. Tengok kitab-kitab yang telah dikarang oleh ulama-ulama dahulu, terutamanya dalam masalah ilmu ilat, ilmu penyakit hadis. Jadi hadis ni dia ada penyakit juga. Pada kita tengok segang oleh, kalau orang segang oleh, kita tengok dia benar tu tiba-tiba tu adalah masalah dia. Tu kita nampak kalau dia memang sehat molek, tiba-tiba rubah. Ada penyakit tersembunyi. Itulah illah. Illah. Hadis dia tu panggil hadis maklul. Itu dalam bab yang 3. Lepas tu selain daripada tujuan-tujuan tadi, bila kita belajar ilmu hadis ni, penting sekali, ada dalam diri kita rasa besar kedudukan Nabi SAW, dan kita menghormati, rasa besar juga kepada pemegang ataupun pemikul amanah, terutamanya para sahabat dan perawi-perawi imam. Ada rasa hormat. Siapa dia Imam Malik, siapa dia Zuhri, siapa dia Sufyan As-Sawri, siapa dia Syu'bah, Imam Muslim, Bukhari, apa semua. Jadi kita, masa itulah kita dapat menilai betapa besar jasa ulama hadis kepada generasi kemudian. Kalaulah kerana mereka tidak mengorbankan masa mereka, harta benda mereka untuk kita, tentu kita dalam keadaan tidak ada panduan. Jadi tujuan yang besar juga adalah untuk kita mengakui, menghargai usaha-usaha yang telah diberikan oleh ulama dahulu untuk menjaga hadis. Dan hukum mempelajari ilmu ni adalah termasuk di dalam fardu kifayah. Fardu kifayah, tidak fardu ain. Jadi setengah orang menganggap ilmu fardu kifayah ni ilmu dunia selalu. Tidak. Kalau ilmu agama ada juga yang bersifat fardu kifayah. Cuma dia melihat kepada keadaan kita lah. Kita sekarang ni sebagai apa? Maka pada waktu itulah ilmu itu menjadi ilmu fardu ain. Macam kita niaga, muamalah, dalam sukatan, tak tahulah. Kemudian ni, kalau sebut fardu ain dalam sukatan kafar ke apa, tidak sebut berkenaan dengan muamalah apa semua. Tapi zakat sebut. Jadi macam mana nak keluar zakat kalau tidak ada harta? Jadi orang nak berniaga, dia kena mempelajari ilmu muamalah. Jadi fardu ain pada dia, melihat pada keadaan dia. Dan kita ni kalau nak belajar hadis ni, kena juga mengetahui fardu kifayah ini. Jadi itu bahagian apa? Muqaddimah. Kemudian kitab kita ni Jadawil Jami'ah fi Ulumin Nafi'ah.
bahagian mustalah hadis. Seperti yang disebutkan oleh tuan pengurusi kita tadi, dia salah satu sahaja daripada beberapa cabai ilmu. Dia sebenarnya ada apa? Ada 5 cabai besar. Di bawah tu ada lagi pecahan-pecahan dia. Dan ilmu mustalah hadis ni salah satu daripada cabai tersebut. Alhamdulillah ana berkesempatanlah untuk terjemuh sedikit sebanyak Jadawil Jami'ah ni. Asalnya dalam bab mustalah hadis ni kita persia dalam website darulqasar.net, darulqasar.com. Peringkat dulu, peringkat baru ni tak ada proses, tak dulu lagi. InsyaAllah mungkin Fahmi adalah jadi sebenarnya tajuk ya dalam nota yang dibagi tengok ni, dia tidak merangkumi bahagian mustalah hadis. Sebelumnya dia ada beberapa bab, tidak sempat untuk kita sebutkan di sini, tapi insyaAllah itu saya rasa tak adalah nak masuk. Dia ada 3-4 lagi, 3-4 lagi sebenarnya berkenaan dengan nama-nama gelaran perawi, al-khabur ruah ataupun awsafur ruah. Lepas tu berkenaan dengan cara menerima dan menyampaikan hadis. Dan juga berkenaan cara bertahqiq. Tetapi pada hari ini insya-Allah kita akan masuk pada bab yang pertama, iaitu hadis tu dari sudut sampainya kepada kita. Macam mana hadis tu mari kepada kita. Jadi mengikut pembahagian yang dibuat oleh ulama, dia ada 2, mutawatir dan ahad. Mutawatir dan ahad. Jadi katakan mutawatir ini dalam apa? Jadual muka surat kedua tu, mutawatir itu isim fa'il. Jadi kalau tak belajar bahasa Arab tu, dia kena belajar juga bahasa Arab sebenarnya. Isim fa'il, mana kata kerja, kata pelaku, orang jumpa. Kalau dalam bahasa Melayu kita kan, pelaku, pemberi, penerima, jadi pelakon. Jadi itu kita sebut sebagai fa'il, mutawatir, daripada perkataan tawatur. Tsumma arsalna rusulana tatra, itu ada penggunaannya di dalam Al-Quran. Kemudian kami utuskan rasul-rasul kami secara berturut-turut, seorang demi seorang. Jadi dari segi istilah pula, sesuatu hadis yang diceritakan, yang dibawa oleh satu kumpulan dari satu kumpulan yang lain. Mana berturut-turut tu dari segi tidak seorang, ramai. Mana semua maklum perkara ni. Lepas tu setiap generasi ataupun dalam istilah dia, setiap tabaqah, setiap tabaqah itu terdapat sanad yang mustahil pada hadap mereka akan berpakat untuk melakukan pendustaan dan menyandarkan hadis mereka kepada sesuatu yang berdasarkan kepada baca indera. Mana dari segi istilah dia, mana hadis ni diriwayatkan oleh ramai perawi, ramai perawi, daripada satu generasi kepada satu generasi, sehinggalah kepada zaman dipanggil asrul riwayah, asrul tadwin, zaman pembukuan hadis. Maknanya di peringkat, kita kata di peringkat sahabat tu, ramai sahabat yang riwayat. Kemudian anak murid sahabat tabi'in, satu kumpulan yang besar pula meriwayatkan daripada sahabat-sahabat tadi. Kita kata hadis ni diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Aisyah, Anas, siapa dia lagi, Ibnu Umar, Ibnu Abbas. Masing-masing tu dia ada ramai lagi anak murid. Anak murid Abu Hurairah katalah ada dalam 7 orang riwayat. Anak murid Ibnu Umar 8 orang. Anak murid Aisyah 5
Male orang. Anak murid Anas adalah dalam 4 orang. Lepas tu masing-masing ni pula saya hadis kepada anak murid masing-masing. Ya. Jadi makin ke bawah tu makin ramai. Itu yang dikatakan sebagai satu periwayatan yang diriwayatkan oleh kumpulan yang besar dari satu tawaqah, satu lapis ataupun satu generasi ke satu generasi, sehingga kita tidak dapat menerima bahawa mereka ni boleh berpakat untuk berdusta. Jadi kalau kita kata satu cerita sama-sama kita, mungkinlah kita boleh pakat rekod. Tapi setara mana? Setakat berapa orang kita boleh berpakat? Mungkin 10 orang, ke 3 orang, 4 orang. Tetapi untuk sampai 100 orang berpakat untuk berdusta, itu agak sukar. Dan sesuatu ini berdasarkan kepada panca indera. Maknanya apa yang disebutkan oleh perawi ini berkenaan dengan hak Nabi buat, perbuatan Nabi. Contoh kita kata Nabi sapu khuf. Nabi sapu khuf untuk apa? Sebagai ganti daripada basuh kaki. Lepas tu berkenaan dengan Nabi SAW lari dijadikan kubur, masjid dan sebagainya. Lepas tu dia ada syarat-syarat dia. Kita tengok Arab juga. Sebab anak buat dalam keadaan tergesa-gesa ni, mungkin ada tertinggal setengah tu. Lepas tu dari segi setting, muka kita tidak profesional kan, kadang-kadang ada kata jatuh sikit. Jadi syarat dia ni ada 4. Mana bilangnya perawi itu ramah. Cuma ramah ni setara mana? Banyak mana ramah? Ada kata mesti 40. Sebab dia adalah sandaran itu, tetapi sandaran-sandaran ni semua sebagai kebetulan sahaja. Ada kata 40 tu sebab berkait dengan Nabi Musa pergi Tur Sina tu 40 malam. Jadi ambil 40 situ. Ada kata kena 10 orang. Mengambil kira 10 sahabat yang dijamin masuk syurga. Dan Nabi sebut mereka semua tu dalam satu hadis. Macam-macam pendapat. Ada kata kena 3. Paling tidak 3. Ada kata banyaklah, tetapi pendapat yang lebih dipersetujui ialah mana melihat kepada bilangan itu sendiri. Jadi mungkin belas-belas ataupun puluh-puluh. Mana pada perkiraan kita tidak mungkin mereka ni berpakat untuk berdusta. Lepas tu syarat yang kedua, bilangan ini ramai hendaklah daripada awal sanak sehingga ke hujung. Daripada atas tu dekat dengan sahabat, dekat dengan Nabi, lepas pada Nabi ini sahabat. Sampailah kepada kita kata pengarang kitab lah, sebab hadis-hadis ni dia duduk dalam kitab. Kalau kita kata learn itu satu hadis yang mana tak ada dalam kitab-kitab. Kita kata dalam kitab Sunan Sitah tak ada, dalam Musnad Ahmad tak ada, Musnad Abu Ya'la tak ada. Lepas tu tak ada dalam kitab segala kitab-kitab tak ada. Tiba-tiba ada ramalan. Itu tidak boleh pakai lah. Mana ulama bila dia tulis hadis-hadis ni dia bukukan dari kitab mereka masing-masing. Jadi kita nak cari hadis dalam tu. Jadi ayatnya bilangan ni ramai ni daripada zaman, orang panggil zaman asrul riwayat. Mana zaman periwayatan hadis. Mana ulama ni dia ada majlis hadis. Kalau kata Bukhari tu, dia buka majlis dia, ramai dengar. Kalau sebelum dia tu kita kata Ali Ibnul Madini, tunggu dia buat satu majlis. Jadi semua mari dengar. Itu orang panggil zaman periwayatan.
Jadi mereka ni tak ada satu kitab hadis secara khusus. Ada tulis tetapi tidak serancak lah, kita kata tidak serancak zaman Imam Bukhari. Jadi hak tu orang panggil asrul riwayat, zaman periwayatan hadis. Kemudian setelah daripada Imam Bukhari, orang panggil zaman tadwin, asrul tadwin. Maknanya hadis tu dibukukan. Mana ulama buat dokumentasi hadis. Mana Bukhari dengan sahih dia. Selain daripada sahih dia tu ada kitab-kitab lain. Jangan kita anggap kalau kata Imam Bukhari, sahih Bukhari saja. Tidak tepat tu, dia ada lagi kitab dia. Macam ada kitab Al-Adabul Mufrad, adab yang unik. Mana kalau kita kira Imam Bukhari, dia ada dah Kitabul Adab dalam Sahih Bukhari dia tu, tetapi dia buat kitab berkenaan dengan adab ni secara berasing. Seperti mana ulama hadis yang lain, dia ada kitab adab. Lepas tu ada beberapa ajza' dia panggil. Mana ajza' ni kita kata satu juz berkenaan dengan satu masalah. Macam Imam Bukhari, dia ada buat ajza' berkenaan dengan khalqu af'alil ibad. Mana perbuatan hamba manusia ni adalah sesuatu yang diciptakan oleh Allah Ta'ala, bukan diciptakan oleh manusia itu sendiri. Itu kalau kita ngaji akidah, dia ada mazhab dia lah. Mu'tazilah dia kata perbuatan hamba ni dia cipta, manusia itu sendiri cipta. Tetapi ahli sunnah kata perbuatan hamba ni manusia dia ikhtiar, dia pilih, dia mengusaha, tetapi ia menjadikan perbuatan itu ada Allah SWT. Dari Imam Bukhari dia ikut hadis-hadis berkenaan dengan khalqu af'alil ibad. Tak boleh. Kemudian dia ada juzuk Raf'ul Yadain. Raf'ul Yadain, mana angkat tangan dalam takbir intiqalah, mana nak rukuk dan bangun daripada rukuk. Dia ada satu juzuk tu. Jadi Imam Bukhari banyak ada. Itu maknanya zaman asrul tadwin. Jadi kita ni hak perlu pada sanak ni, kalau kita kena mengenali guru kita ni pada zaman sebelum asrul tadwin, mana asrul riwayat, zaman periwayatan hadis. Zaman kemudian ni sebab apa? Sebab bila Imam Bukhari tulis kitab dia tu, dah. Jadi kitab tu tersebar. Waktu tu memang mutawatir, tidak dipertikal, memang mutawatir semua. Jadi hak masuk mutawatir kita ni hak atas. Daripada zaman sahabat sehinggalah zaman tua kitab. Tua kitab. Lepas tu syarat yang ketiga, pada kebiasaannya itu mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Seperti itu disebut tadi. Nukilan perawi-perawi adalah sesuatu yang bersandarkan kepada baca idrak, mana bukan sesuatu yang difikirkan. Bukan difikirkan. Setengah orang tadi dia kata Nabi Isa tu sebagai anak Tuhan itu mutawatir. Mutawatir tu kalau ikut dia lah. Itu maknanya kritikan yang cuba dibuat oleh orang talis. Tetapi ulama kita jawab itu tidak mutawatir. Sebab apa? Sebab itu tu Isa anak Tuhan itu tahun ke berapa? Lebih kurang dalam apa, tahun 300 ataupun 400 Masihi barulah ada teori itu, Isa sebagai anak Tuhan. Jadi sebelum waktu tak ada. Jadi kita kata mutawatir macam mana? Itu satu. Yang kedua, kata Isa anak Tuhan ini adalah sesuatu yang bersifat teori, nazari, mana sesuatu yang bersifat difikirkan oleh akal, mana dia reka-reka cipta. Bukan sesuatu yang dilihat, mana tidak ada satu bukti. Tak. Mana lagu mana tu ia dikatakan Isa tak ada tu, tak ada. Kalau kita ada surat beranak ke, beranak di sekitar ke, ada tulisan dia, tak ada benda. Jadi sesuatu itu adalah sesuatu yang bergantung pada panca indera. Sebab itulah berkenaan dengan akidah Kristian itu tidak dikatakan sebagai mutawatir. Atau memang mereka sepakat berdusta tu. Tapi ada juga orang tak terima.
Lepas tu pembahagian dia. Pembahagian dia ada mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. Mutawatir lafzi makna lafaz. Bahasa Melayu kita lafaz, lafzi. Kalau kita ni biasa berhidup. Macam silaturahim ya. Silaturahmi asalnya. Orang Indonesia betul. Indonesia betul. Kita rahim. Jadi kita ni banyak berhidup. Jadi mutawatir lafzi ni makna dari segi iaitu mana-mana hadis yang mutawatir pada lafaz dan makna. Mana yang diriwayatkan daripada Nabi sampailah kepada imam-imam yang membukukan hadis tu, lafaz yang sama. Dia tak lain. Macam hadis apa? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Jadi ada nombor 1 tu. Kita tengok di muka surat. Muka surat berapa? 47. Jadi lagu ni ada lampir dia sebab tak muat kita nak buat Arab. Tak muat. Tapi kalau nak kira, kalau macam kalau kita Arab ni, panjang dia banyak ni, dia apa? Dia punya jadual dia tu. Jadi kita tak ada nak bubuh. Muka sahih dia besar dengan tulisan kecil. Jadi tidak berapa besar lah bagi kita. Jadi kita buat lagu ni terpaksa lah. Macam mana? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Mana sesiapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah dia menyediakan tempatnya dalam neraka. Mana cadalah, bersiap sedialah untuk berada di dalam neraka. Jadi hadis ni adalah hadis mutawatir yang diriwayatkan oleh sekian ramai ulama. Mana lafaz yang sama. Lafaz yang sama. Kemudian ada juga hadis mutawatir, dia panggil hadis mutawatir maknawi. Maknawi kalau kita makna, mana dari segi makna. Dari segi makna, mana kandungnya itu sama. Cuma lafaz berbeza. Jadi hal ini ada istilah Maulana Anwar Shah Kashmiri dikata mutawatir ala qadril mushtarak. Maknanya qadril mushtarak ni hadis tu lafaz berbeza-beza, tak serupa, tetapi ada sesuatu yang dikongsi bersama. Macam contoh hadis akad tangan ketika berdoa. Akad tangan ketika berdoa ni adalah di antara hadis mutawatir, cuma dia dalam konteks yang berbeza-beza. Mana dari lepas sembahyang fardu, ada juga pada ketika Nabi sembahyang istisqa. Adalah beberapa keadaan itu tak serupa. Tak serupa, tetapi tetap menunjukkan kepada perkara yang sama. Macam berkenaan dengan azab kubur. Hadis berkenaan dengan azab kubur ni adalah hadis mutawatir pada makna dia. Jadi Nabi SAW sebut azab kubur ni dalam beberapa hadis dia, walaupun hadis itu tidak sama konteks dia. Contoh kata hadis berkenaan dengan Nabi jalan, lalu dekat dengan dua kubur. Seorang itu kerana tidak menjaga kebersihan ketika buat air kecil. Seorang lagi itu kerana mengadu domba, jadi mengancur. Jadi dalam itu sebut mereka berdua tu diangkat. Jadi ada situ. Lepas tu dalam hadis kita baca Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa minan nar. Jalan juga.
Mana hal tu dalam doa dia kita baca ketika nak bui salat tepat daripada tasyahud. Itu ada sebut situ pula. Apa? Istaghfiru li akhikum fa innahu al-ana yus'al. Nabi suruh doa tu doa apa ketika dalam kubur tu lepas di tanah. Jadi kerana dia sekali sudah disoal. Soal tu pun satu hazard juga. Kita minta. Jadi banyak hadis-hadis. Jadi konteks tu tidak sama, tetapi ada satu benda yang disebut. Itu dipanggil sebagai mutawatir maknawi ataupun ala qadaril mushtarak. Mana ada tempat yang dia berkongsi. Ada apa kita lah pakai baju Melayu. Baju Melayu belakang tapi warna tu berbeza-beza. Ada hak sulai, ada hak tekak. Baju lain pula. Jadi tetapi apa pentingnya pakai pakaian Melayu, baju Melayu. Itu yang dikatakan qadarul mushtarak. Lepas tu persyaratan bilangan perawi saat ni kita sebut dah. Kita sebut dah tadi. Cuma hak pendapat yang kedua tu dah lebih sahih, iaitu tidak disyaratkan bilangan tertentu. Sebab gini, kalau kita letak 10 sebagai syarat, mana kalau 9 tidak mutawatir. Jadi itu jadi mustahil pula, payah pula. Kita nak buat satu babit kaedah. Maknanya pada perkiraan. Jadi hal ini berdasar kepada pengamatan ulama hadis. Kemudian contoh-contoh hadis mutawatir. Nombor 1 kita baca tu. Lepas tu nota nombor 2 hadis maknawi tadi berkenaan dengan akad tangan tu. Sini kita sebut 2 hadis sahaja. An Salman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna rabbakum hayyun karimun yastahi min 'abdi idza rafa ilayhi yadayhi ay yaruddahuma sifar. Mana Tuhan kamu itu dia malu, mulia. Dia malu daripada hambanya itu bila hamba itu angkat tangan kepada dia. Atau maknanya angkat tangan, rafa ilayhi yadayhi. Lalu dia mengembalikannya itu dalam keadaan kosong. Mana akan dimakbulkan. Jadi hendaknya di sini qadar mustarak sebut rafa ilayhi yadayhi. Kemudian hadis yang kedua, An Umar radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza madda yadayhi fi du'a lam yaruddahuma hatta yamsaha bihima wajhahu, akhrajahu Tirmidzi. Madda yadayhi fi du'a, mana dia katanya. Ini 2 contohlah. Sebenarnya Imam Suyuti dia ada 1 juzuk dia. 1 juzuk Imam Suyuti buat berkenaan dengan hadis angkat tangan. Banyaklah hadis dia pun tu. Pada 80 hadis. Nama kitab iaitu Fadlul Wi'a fi ahadits raf'il yadain fi du'a. Kemudian hadis safuku. Hadis safuku. Hadis safuku ni boleh baca situ. Ada beberapa hadis. Ini ada satu artikel dalam website berkenaan dengan hadis mutawatir safuku ni ada dalam apa, kalau buka promosi sikit lah. Dalam hadis online dari Qasa.net tu dia bawa lanjutan tu dia ada satu fasa hadis mutawatir. Situ ada satu artikel yang tu dia berkenaan dengan sapu khuf ini salah satu daripada mutawatir. Ada hadis mutawatir berkenaan sapu khuf ini disebutkan oleh Imam Abu Hanifah di dalam Fiqhul Akbar dia, kitab fiqh dia. Fiqh Akbar, tak tahu ni lah. Fiqhul Akbar. Dia sebut mana di antara ciri ahli sunnah
dia sapu kuf. Jadi akidah. Sebab dari segi hukumnya, bila kita terima hal itu sebagai hadis mutawatir, kalau engkar boleh jatuh akidah. Jadi sapu kuf tu ada menjadi akidah kepada kita. Diriwayatkan lebih daripada 70 orang sahabat. Dan itulah yang menjadi pembeza. Sebab apa Imam Abu Hanifah sebut berkenaan dengan sapu kuf ni sebagai akidah? Sebab apa? Sebab itu ciri ahli sunnah dan Syiah tolak. Syiah tolak sapu kuf. Dia kira sapu tu sapu kaki. Sebab dia ambil semaya, dia apa? Dia tidak basuh kaki, dia sapu. Jadi dia tolak, dia apa? Dia pegang dalam wuduk itu sapu kaki dan dia tolak sapu kuf. Jadi dia nak lawan kita lah. Maksud dia kan, nak bercanggah dengan kita. Kemudian hadis-hadis syafaat. Hadis syafaat ni banyak. Hadis masyhur tu kok umat terdahulu tu pergi minta syafaat daripada nabi-nabi, daripada Nabi Adam, daripada Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Masing-masing menyatakan kesalahan masing-masing. Sehinggalah pergi jumpa dengan Nabi SAW. Lepas tu dari hadis An Adam ibni Ali. Itu panjang itu. An Adam ibni Ali qala An Adam Musa Qablata An Adam ibni Ali qala sami'tu bin Umar radhiyallahu anhu yaqul inna an-nasa yasiruna yawm al-qiyamah jussa kullu ummatin tatba'u nabiyyahum yaqulu ya fulan ishfa' ya fulan. Ishfa' minta mana syafaat daripada orang tu orang ni sehinggalah hatta tantahi syafa'atu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzalika yauma yab'atsuhu Allahu al-maqam al-mahmud. Maqam mahmud kita doa tu ada maqam syafaat yang kita minta untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada di atas tu An Jabir bin Abdullah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Mana keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada pada nabi-nabi sebelum bagi kita. Jadi hal kita nak je wa utitu syafa'at. Patutnya lepas tu ada satu lagi hadis anak yang panjang tentang syafaat. Fayatuni fa'aqulu ana laha fasta'zinu ala rabbi fayuzanu li wa yulhimuni mahamida ahmaduhu biha la tahduruni al-an. Maknanya saya tak ingatlah untuk sebut beberapa aku puji Allah Ta'ala mana di akhirat lah. Fa ahmaduhu bitilkal mahamid, aku puji Allah SWT dengan pujian-pujian tersebut. Wa akhiru lahu sajidan, aku tersungkur sujud pada Allah SWT. Fa yaqulu ya Muhammad irfa' ra'saka wa qul yusma' laka wa sal tu'ta washfa' tushfa'. Mana wahai Muhammad, angkatlah kepala engkau itu, sebutlah akan didengar untuk kamu itu, dan mintalah akan diberikan, dan mohonlah syafaat, maka kamu akan diberikan syafaat. Fa'aqulu ya Rabbi ummati ummati. Ini sebenarnya ya ummati ummati. Fayaqulu intaliq fa'akhrij minha ma kana fi qalbi misqalu sya'iratin min iman. Kalau dikeluarkan daripada api neraka itu orang yang ada sebelah
biji apa bali tadi daripada api neraka. Pada surat bali iman. Itu hadis berkenaan dengan syafaat. Ini contoh-contoh sajalah. Mana kalau kita tengok dalam hadis-hadis ini, dia konteks berbeza-beza. Itu yang dikatakan hadis ini contoh qadar mustarak. Begitu juga dengan hadis tentang telaga Kausar. Kemudian hadis larangan daripada menjadikan kubur sebagai masjid. Kemudian hadis Dajjal dan turun Nabi Isa. Jadi berkenaan dengan hadis ini, Maulana Anwar Shah Kashmiri, dia ada kitab dia, At-Tasrih bima tawatara fi nuzulil Masih. Mana dia menghimpunkan berkenaan dengan hadis nuzul Nabi Isa. Turun Nabi Isa di akhir zaman ini ada hadis. Selain daripada ayat Quran, ada juga hadis-hadis mutawatir. Lepas tu satu lagi berkenaan dengan Imam Mahdi. Itu Syekh kita Maulana Muhammad Asri, dia ada satu risalah gagal Imam Mahdi kan. Imam Mahdi apa masa konflik Arkam tu. Maulana ada tulis satu risalah berkenaan dengan Imam Mahdi. Kali ini koleksi langka juga ni, nadir. Tulisan dia lama menghimpunkan hadis-hadis berkenaan dengan Imam Mahdi, mutawatir juga. Mutawatir juga. Kemudian hadis rejam pezina muhsan. Mufti Taqi Utsmani menyebutkan dalam kitabnya Takmilah Fathul Munir bahawa hadis mutawatir kita perkara ini telah diriwayatkan daripada 52 orang sahabat. Mufti Taqi ni ada lagi dah. Dalam kitab dia tu dia buat jadual. Sebab ramai di kalangan ulama kita ni ada juga dia menganggap rejam muhsan, mana pezina yang telah berkahwin ni sebagai hadis dia tidak kuat dia. Tidak kuat. Jadi dalam Al-Quran sebut watai watai. Jadi dia kata hak sabit je watai. Mana dalam Al-Quran itu tidak sebut. Apa? Dalam surah An-Nur tu tidak sebut, melainkan watai saja. Dan hanya sebut azaniyatu wazani, tak sebut kalau sudah berkahwin, kalau tidak berkahwin tak ada. Tetapi hak inilah dia disebutkan bahawa di dalam apa yang disebutkan dalam hadis dan dalam ayat Al-Quran, ada benda yang umum, ada benda yang mutlak, tetapi dijelaskan, diperincikan di dalam hadis. Jadi antaranya inilah berkenaan dengan rejam penzina muhsan ini. Jadi Mufti Taqi Utsmani wak mari riwayat daripada 52 sahabat. Siap sebut siapa, kita pun kena siapa, dalam kitab mana siapa perawi dia lengkap, boleh tengok. Boleh tengok. Lepas tu kitab-kitab dia. Kitab berkenaan dengan mutawatir ni, ini semua dalam bahasa Arab lah. Al-Azhar al-Mutanathirah fil akhbar al-Mutawatirah Suyuti. Kemudian kitab kedua tu hak Suyuti juga, cuma dia perengkas. Suyuti ni memang tidak dia menulis. Mana kalau kita bila karangan dia tu dengan kitab kita baca sebanyak hak dia tulis lagi. Sebuah tu lah. Banyak hak dia tulis lagi daripada banyak kita baca. Dan kitab Suyuti ni dalam pengajian hadis kita ni, kitab dia sangat penting, Suyuti. Terutamanya Tadribur Rawi. Tadribur Rawi. Jadi insya-Allah lah mana belajar kitab Jadawi ni, dia belajar satu lagi kitab Mustalah Hadis, kemudian dia ngaji pula Tadribur Rawi.
Kemudian habislah dia kira kena ini hadis apa mutawatir. Habis satu topik kita buka soalan mudah-mudah lah dulu. Macam mutawatir lafzi dengan makna lagi kan, dari segi usul akidah tu dia berbeza kan. Dia dalil kepada dia segi kesan dia tu serupa. Maknanya wajib beretikad. Macam tadilah azab kubur. Mana kalau kita nanti tu banyak kita. Tidak dia berbeza dari segi contohnya hadis nanti yang diusus sehingga di furu akidah. Dia furu akidah tu dia ada ahad. Ada ahad. Macam azab kubur kalau tak ada dalam hadis pun dia ada dalam Quran. An-naru yuraduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Dalam surah apa? Ghafir, Ghafir. Mana dibetulkan kepada ahli keluarga Fir'aun tu pagi dia betul azab. An-naru yuraduna 'alaiha. Mana waktu tu pagi betul tu ni lah. Dan ni bukan kata di akhirat kubur dalam kubur. Jadi orang kata sabit sebagai furu akidah tu itu adik ahad. Sebab dia macam contohnya pendapat bahawa kalau tidak menerima datangi Imam Mahdi ataupun turunnya Nabi Isa tu tidak keluar lagi daripada memanglah kita afiat dah ulama yang tak terima tu. Tapi dia ada takwil dia lah. Tapi ingat sikit lah. Mana bukan yang mutawatir lafzi kan. Tapi dia faham pun dari segi sana. Tapi bagi orang timur dia kira sejumlah banyak ada tu mesti ada. Kalau nak takwil pun takwil yang tidak tepat. Ada kalau kita nak kata Dajjal tu sebagai satu kita kata viral ke, satu apa penyakit ke tu payah tak terima. Dia benda yang ain ada zat. Bukan satu yang simbolik. Ada di antara ulama yang tak terima tu. Tapi mereka ni ulama ada juga. Dia bahas dengan bukan ahlul ahwa lah, bukan orang yang ikut fikiran hawa nafsu dah. Mereka tak terima tu sebab dia usul hadis dia. Usul hadis, usul riwayah dan juga usul dirayah. Mana itu cerita lain lah. Bukan kata orang tu dia semata-mata kata ahli takwil ni dia nampak bercanggah dengan usul apa etikad dia tu dia tolak. Kemudian hadis ahad. Hadis ahad ni hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis mutawatir. Mana dia diriwayatkan oleh satu orang perawi sahaja, ataupun dua, ataupun tiga. Lepas tu bilangan yang sedikit ni ada di dalam salah satu daripada tabaqat. Jadi tabaqat tu lapisan apa? Sanad. Jadi hadis ahad ni dia ada tiga kategori. Masyhur, aziz dan gharib. Jadi hadis ni mengikut pembahagian ni berdasar kepada bilangnya perawi. Bilangnya perawi. Jadi ahad tu satu lah. Ahad tu tunggal ataupun satu. Jadi hadis masyhur dari segi bahasa dia, kata nama objek ataupun isim maf'ul. Pada perkara itu terkenal. Masyhur mana menjadikannya terkenal.
Kalau tempat kita tersuruh lah. Tapi tak suruh, mana penggunaan suruh ni? Itu hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang perawi atau lebih pada setiap lapisan sanad, tetapi tidak mencapai bilangan mutawatir. Mana 3 ataupun lebih, pada setiap lapisan sanad, tetapi tak lama mana, tidak sampai tahap mutawatir. Contoh dia, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aqtabiru ilmin fadallu wa adallu. Mana Allah SWT tidak mencabut, tidak menarik, mana tidak menyentak sekaligus ilmu itu, tetapi dia mematikan, dia menarik ilmu itu dengan mematikan ulama, mana saudara-saudara, sehingga tidak tinggal orang yang alim. Maka orang ramai memilih pemimpin yang jahil. Lalu pemimpin ini ditanya, lalu mereka menjawab tanpa ilmu. Mereka sendiri sesat dan menyesatkan orang lain juga. Ini satu contoh. Ada satu contoh. Kita sebut di sini. Contoh hadis masyhur dengan chapter dia. Ni tak ada nak buat. Hadis ni Nabi SAW berkunut selama sebulan, mendoakan kepada doa kepada apa? Roh dan Zakwan. Jadi hadis ni diriwayatkan oleh Anas, Anas bin Malik, Abu Hurairah, Kifah, Al-Ghifari. Ambil daripada Anas ni pula ramai, antaranya Qatadah. Lepas tu Abu Mijlas, kemudian Ishaq bin Abdullah. Ambil daripada Qatadah pula ada Sa'id bin Abi Aruba, Syu'bah, lepas tu ambil pada Syu'bah ni ramai je, sebab Syu'bah ni imam besar, Kemudian yang ambil daripada Abu Mijlah ni pula ada berapa orang,
Antaranya Sulaiman At-Taimi. Itu ramai lagi lah. Lepas tu ambil daripada Ishaq bin Abdullah ni ada lagi. Antaranya Imam Malik. Lepas tu Hammad. Jadi satu peringkat. Ini 3 orang. Satu tabaqah. Jadi hari kita sebut sebagai tabaqah, lapis sana. Jadi anak-anak murid Anas, Qatadah, Abu Mijilah dan Ishaq. Lepas tu tabaqah yang kedua, tabaqah anak murid Qatadah. Jadi atas ni 3 orang, bawah ni 3 orang. Lepas tu campur pula. Itu yang dikatakan sebagai hadis masyhur. Cuma masyhur ni, kalau kita sebut ni, ini istilah masyhur. Masyhur ia ia dipersetujui ataupun ia dipakai oleh ulama hadis sebagai satu istilah khusus. Dia satu lagi masyhur tu masyhur dengan makna biasalah, terkenal. Hadis dia kita kata orang tu sebut sama. Orang disebut sama macam hadis apa? Innamal a'malu binniyat. Itu hadis masyhur. Semua budak-budak tahu. Lepas tu hadis apa? Utlubul ilma walau bisin. Jadi dikatakan sebagai hadis awwaluddin ma'rifatullah. Jadi hadis masyhur ni hadis yang kita kata masyhur pada bahasa. Mana pada bahasa, mana hadis ni memang orang itu sebut sama. Sama ada peringkat penceramah ke, pendengar ke, penulis surat khabar ke, penulis buku, ada hadis-hadis ni. Dan ini sama ada hadis itu hadis sahih, ataupun hadis mutawatir, ada hadis ahad, sahih, hasan, dhaif, ataupun maudhu, ataupun tak ada asal. Tak ada asal. Tak ada asal ni maknanya dalam kitab-kitab hadis maudhu pun tak ada. Ada jadi lalu. Macam hadis ni lah, hadis apa? Kelebihan semaya, terawih, tiap-tiap malam tu dah. Dalam kitab maudhu pun tak ada. Hebat. Jadi perbezaan antara masyhur menurut ulama usul hadis dengan masyhur mengikut masyarakat umum. Jadi hal ini dia ada kitab dia lah. Macam kitab Al-Maqasidul Hasanah. Mana fi mashtahara ala asyatin nas. Mana kitab-kitab ya masyhur, dia menjadi buah mulut lah kita kata, meniti di bibir-bibir masyarakat. Kashful Khifa Ajluni. Ini di antara kitab yang terbaik. Ada bahasa Melayu kita pun ada juga. Ada masyhur ni, siapa dia? Tidak anak tak ingat. Dr. Udah Mohsin DBP Turki, Jawi. Di DBP adalah ada masyhur. Mana hadis-hadis dia biasa orang ketahui. Jadi masyhur ni seperti yang kita kata tadi, mana dalam setiap lapisan itu ada 3, tapi taklah kata siapa tahap mutawatir, 3 ataupun lebih. 3 tu minimum. Minimum. Sebab kalau 2 dia ada nama lain pula. Kalau 2 tu dia panggil hadis aziz. Aziz sebelum. Aziz ni azza. Azza ni dia ada 2 makna. Azza maknanya jaga. Jaga, satu lagi maknanya kuat. Dalam surah Yasin ada ni. Fa'azazna bisalisin faqul. Mana kami kuatkan dengan yang ketiga. Jadi hak kata aziz ni maknanya adalah
ada dua pendapat ulama, iaitu hadis yang mempunyai dua orang perawi sahaja dalam mana-mana tingkatan sanad. Pendapat yang kedua, hadis yang tidak diriwayatkan oleh bilangan perawi-perawi yang bilangannya kurang daripada dua orang, inilah sahih. Pada setidak-tidaknya dia kena dua yang riwayat. Jadi dia dikatakan sebagai aziz ni sebab sahih itu dikuatkan oleh sahih lagi. Mana aziz tu daripada azza, yang izzu dengan mana kuat. Satu lagi azza dengan makna jaga, sedikit, maknanya sedikit benar hadis ni. Hadis aziz ni tak banyak. Sehingga disebutkan oleh ulama, dia kata tak ada kitab yang khusus ulama tulis bukan lagi hadis aziz, tak ada. Macam kalau kitab-kitab lain kita kata hadis mutawatir, hadis sahih, hadis maudhu, ada kitab. Hadis perawi yang selalu ingatan dia tukar, ada kitab. Hadis yang telah diubah lafaz, ada kitab khusus. Jadi hal ini tak ada kitab khusus. Boleh jadi benda ni payah suka ataupun tidak banyak faedah mana lah. Boleh jadi. Kemudian contoh dia tu, hadis aziz itu hadis yang diriwayatkan oleh ada yang Bukhari dia. Sanad tu pun sanad Bukhari dia. Iaitu hadis la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Mana tidak beriman seseorang daripada kami itu sehinggalah aku ini lebih dia kasih berbanding daripada ayah dia, anak dia dan sekalian manusia. Jadi hadis ni aziz, hadis ni hadis aziz. Jadi hadis ni selain diriwayatkan oleh Anas bin Malik, diriwayatkan juga oleh Abu Hurairah. Dua orang perawi telah meriwayatkan daripada Anas, iaitu Qatadah dan Abdul Aziz bin Suhaib. Kemudian ada dua orang lagi perawi yang meriwayatkan daripada Qatadah, itu Syu'bah dan Sa'id. Jadi hal ini kalau kita buat carta, dijadi lagu ni lah. Ini boleh beda tak? Anas, kemudian Qatadah. Lepas tu ada dua orang lagi perawi yang meriwayatkan daripada Abdul Aziz, iaitu Abdul Waris. Kemudian Qatadah ni ada dua orang perawi juga, Sa'id dan Syu'bah. Lepas tu kalau kita tengok contoh yang sebelah tu, kata Bukhari, hadatsana Ya'qub ibn Ibrahim qala hadatsana Ibnu Ulayyah, Ismail ibn Ulayyah, an Abdul Aziz bin Suhaib an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak ni tahwil sanad, pemalingnya sanad. Dan di sini ada dua sanad, lepas tu ada tempat bertemu tu.
iaitu bertemu pada Anas. Istilah tahwil sana ni tak ada kita nak bincang ni. Lepas tu dalam nota Maulana Nasri ada, anak tak ingat nota ke berapa. Asal Bukhari terbaru, paling akhir. Qala wa hadatsana Adam, qala hadatsana Syu'bah an Qatadah an Anas. Maknanya apa? Abdul Aziz ada situ tak? Ibnu Ismail Ibnu Ulayyah ambil daripada Abdul Aziz, Suhaib daripada Anas. So satu lagi Syu'bah ambil daripada Qatadah, daripada Anas. Mana di sini ada dua dia. Mana dua dia tu maknanya apa? Dua orang murid Anas telah riwayat daripada dia, Abdul Aziz dan Qatadah. Itu Tariq, jalur. Satu jalur lagi Abdul Aziz bin Suhaib itu ada dua orang perawi yang ambil daripada dia. Kemudian hadis gharib. Hadis gharib pada bahasanya orang yang berseorangan. Kalau kita dengar dari hadis itu adalah apa? Tuba lil ghuraba. Ghuraba tu jamak pada gharib. Ghuraba. Buat ahli sunnah juga ada, ada satu pula ahli sunnah mana ghuraba. Di mana Indah. Orang yang berseorangan ataupun orang yang berjauhan daripada saudara mara, mana dia musafir lah, gharib, orang kaget, kaget. Istilahnya hadis yang seorang perawi berseorangan meriwayatkannya dalam mana-mana tingkatan sanad. Mana dari satu tabaqah sanad itu ada dia saja. Ataupun dalam istilah dia dipanggil juga tafarrud. Tafarrud perawi. Tafarrud mana dia berseorangan. Mana tak ada orang lain dia turut riwayat bersama dengan dia. Maknanya anak murid tu guru dia seorang. Tafarrud itu dipanggil tafarrud. Jadi contohnya itu adalah hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tidak ada sahabat yang meriwayatkannya daripada Rasulullah kecuali Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab. Betul? Tidak ada yang meriwayatkan daripada Umar ini kecuali Alqamah bin Waqqas Al-Laythi. Dan tidak ada yang meriwayatkan daripada Alqamah kecuali Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Dan tidak ada yang meriwayatkan daripada Muhammad kecuali Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Lepas pada itulah baru ramah riwayat. Jadi itu yang dikatakan sebagai berlaku tafarrud pada peringkat Sayyidina Umar, Alqamah, Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, dan pada Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Lepas tu bawah itulah baru ramah, baru ramah. Jadi kalau kata gharib ni tidak bermakna dhaif. Kalau tak dia dan kata gharib tu dhaif tu istilah Tirmizi. Jadi hak gharib ni maknanya dilihat kepada bilangan perawinya itu seorang, pada mana-mana tabaqah. Cuma dalam contoh ni ada 3 tabaqah. Tabaqah sahabat, tabaqah tabi'in, lepas tu tabi'in, lepas tu bawah dia. Jadi hukum dia ni ada hak sahih, ada hasan, ada hak dhaif. Mana ni bergantung kepada penilaian terhadap perawi itu pula lah. Jadi walaupun seorang, tetapi kalau dia imam, tidak jadi masalah. Walaupun kita kata berlaku tafarrud, mana dia seorang sahaja yang meriwayatkan, tetapi kedudukan dia tu dia sebagai orang yang dia teguh, dipercayai, imam ke, tak ada masalah. Tidak ada masalah. Lepas tu dia ada kitab-kitab dia ni.
Antaranya Atraf Al-Gharaib wa Afrad karena Ibn Tahir Al-Maqdisi. Afrad Daruqutni Ahadith As-Sihah wal Gharaib oleh Yusuf bin Muhammad Al-Mizzi. Setengah baca Mazi ya. Malu orang nak pakai Quran. Itu warid ya. Kemudian hadis afrad. Hadis afrad ni apa? Dia sebenarnya lebih kuat juga dengan warid pendidaian lagi. Hadis afrad itu adalah hadis yang seorang perawi berseorangan meriwayatkannya. Dia ada fard mutlak dan fard nisbi. Fard mutlak itu mana hadis yang gharabah, gharabah makna jara, berseorangan ataupun tafarud itu berlaku pada asal sanad. Asal sanad ni maknanya sahabat. Moga dia mari tu dia kata asal tu mai punca mana. Jangan kita baca hadatsana Humaydi, di Humaydi itu asal sanad tak? Asal sanadnya baca tadi Sayyidina Umar. Lepas tu apa? Hadatsana Al-Humaydi itu Abdullah bin Zubair, itu tu panggil hujung sanad. Asal sanad Umar Al-Khattab. Contoh tadi itu hadis innamal a'malu binniyat. Bila contoh naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il wala wa an hibati. Jual beli wala. Jual beli wala ni zaman orang ada hamba dulu lah, sistem hamba pangkat. Maknanya kalau hamba tu kita milik, kita merdeka, kita berhak mewarisi harta dia kalau dia mati. Mana boleh mewarisi lah. Itu maknanya keistimewaan ia diberikan kepada orang yang memerdekakan hamba. Itu dipanggil wala. Jadi hak untuk mewarisi itu dimiliki oleh mu'tiqu, pembebas dia. Jadi cerita hadis ni Aisyah dia beli Barirah. Ada hadis terkenal tu hadis Barirah. Dia beli Barirah, kemudian Aisyah merdekakan Barirah. Cuma orang tu yang punya asal tu dia buat syarat lah. Dia kata walak tu nak pahala, ambil pahala lah, gitulah. Kalau nak pahala memerdekakan ambil lah, tapi walak tak aku nak. Mana dia kira sementara kita ni ikhlas tak sih lah. Kalau itu ni apa semua ni hak untuk walak ni. Jadi Nabi kata walak tu tak boleh nak jual. Al-walak liman a'taqa. Walak itu hanya kepada orang bebas. Jadi tak boleh nak jual. Dia tak boleh nak beri saja. Hak. Macam kita kata anak kita lah. Anak kita tu mesti beri kepada kita. Tak boleh kata siapa nak beri aku ni. Tak boleh. Itu yang dikatakan sebagai walak. Mana hak untuk mewarisi daripada bekas hamba. Lepas tu dalam hadis Barirah, hadis sangat penting. Kemudian fard nisbi ni, yang dikatakan fard nisbi ni secara nisbah lah, tidak berlaku pada keseluruhan. Mana melihat pada sudut-sudut tertentu. Iaitu hadis yang gharabah atau tafarud itu berlaku pada pertengahan sanad. Contoh dia hadis Malik daripada Zuhri daripada Anas bahawa Rasulullah SAW memasuki Mekah dengan memakai mighfar di atas kepalanya. Malik berseorangannya itu benar tu. Malik berseorangan dalam meriwayatkannya daripada Zuhri.
Maka tu level. Jadi nota 14 tu Mighfar tu mana tahu tipsi lah. Coba. Helmet. Mana dia ada, orang dulu pergi kan dia ada, dia panggil tu pergi baju besi dia besar. Lepas tu dia buat nyangga tu so precise. Lepas tu topi. Jadi hadis ni Malik seorang sahaja yang meriwayatkan daripada Zuhri. Ibnu Syihab tu Zuhri lah. Orang yang sama. Lepas tu bentuk nisbah ni dia ada gharib daripada perawi siqah sahaja. Lepas tu melihat kepada penduduk setempat dia perawi khusus. Contoh perawi siqah, hadis Abu Waqid bahawa Rasulullah SAW membaca dalam sembahyang hari fitri, hari raya Aidil Fitri itu dan Adha. Surah Qaf dan Al-Qamar. Tak ada orang baca ni. Tak ada orang baca. Kalau banyak baca Sabbi Isma Rabbikal A'la ni apa Al-A'la. Kita saya baca dua ni sebab apa payah surah ni. Kalau ngapa pula dia tahu surah Qaf ni. Payah nak ingat. Dan surah Al-Qamar. Ni lagi payah. Dia main apa Fahal Maimun Kaki tu berapa kali. Boleh baca, tapi panjang juga ni surah ni. Dhamrah bin Sa'id seorang yang meriwayatkannya daripada Ubaidullah bin Abdullah bin Abdullah bin Abi Waqid. Tidak ada perawi siqah yang lain meriwayatkannya kecuali beliau sahaja. Jadi kalau dalam sanad Muslim, kita orang sanad Muslim ni Hadatsana Yahya bin Yahya qala qara'tu ala Malik an Dhamrah ibn Sa'id al-Mazini an Ubaidillah bin Abdullah an Umar. Jadi tafarruq ni Dhamrah dia seorang sahaja meriwayatkan daripada Ubaidullah. Dia seorang sahaja. Tak ada perawi siqah yang lain. Perawi siqah pada itu ada, tapi tak kira lah. Baca satu riwayat lah. Riwayat ni lama, tapi lama kalau lama tak boleh nak tukar, tak ada kita juga. Boleh nak ambil manfaat. Lepas tu gharib merujuk pada nisbah tempat. Jadi dia dulu di zaman periwayatan haji tu dia ada tempat suruh Yaman sampai dia. Kita biasa dengan Abdul Razak Sana'ani, mana dia terkenal di Yaman. Ada ulama terkenal di Basrah, di Madinah, di Mekah sampai dia, di Kufah, di Mesir. Dia ada ulama-ulama terkenal di tempat-tempat tertentu. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Abu Daud ni Imam Abu Daud lah. Riwayat daripada At-Tayalisi. Ini Abu Daud At-Tayalisi. Jadi Abu Daud dalam pengarah kitab ni dia ada dua. Musnad Abu Daud Sajistani, satu lagi Abu Daud At-Tayalisi. Dia pengarah Musnad. Dua orang yang berbeza. Meriwayatkan daripada Hammam, daripada Qatadah, daripada Abi Nadrah.
An Abi Sa'id qala umirna an naqra bi Fatihatil kitab wa ma tayassar. Kita diperintah membaca Al-Fatihah dan mana-mana surah yang mudah. Mana boleh baca. Ikutlah. Wa ma tayassar. Jadi hakim kata, penduduk Basrah berseorangan menyebut perintah dari awal sanad sehingga ke akhir. Mana hal lain tak sebut. Umirna tu cuma ulama Basrah sahaja yang menyebut. Kemudian perawi khusus, hadis Sufyan bin Uyainah. Daripada Wa'il bin Daud, daripada anaknya Bakar bin Wa'il, daripada Zuhri, daripada Anas, bahawa Rasulullah SAW menyediakan sawit dan tamar sebagai walimah untuk perkahwinannya dengan Safiyah. Sawit ni kita nak kata gapo tak tahu lah. Dia campur sawit ni dia campur dengan susu sikit, mentega sikit, kismis sikit, utama sikit, ganda sikit, bali sikit, campur. Mana ada lah. Moga perkahwinan Nabi buat walimah ni kalau dengan Safiyah ni dalam bentuk yang ringkas. Jadi mana-mana sahabat ada makan ni buat campur. Itu dipanggil sawit. Koleh tadi. Campur. Makanan sunnah. Tapi makanan sunnah ni dia tak ada jenis apa siap awal ni. Jadi proses lah tu. Ni campur makan sekali. Dia kata campur siap-siap cecek dengan bawah tu. Tapi kalau benda-benda tu ini tak ada masalah. Campur daripada awal. Jadi hari ini semua baik-baik kering lah. Tidak mudah rosak. Jadi sikit-sikit ada tu campur. Itu sawit. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Nasa'i, Tirmizi dan Ibnu Majah. Tidak ada yang meriwayatkannya daripada Bakar kecuali Wa'il, dan tidak ada yang meriwayatkan daripada Wa'il kecuali Ibnu Uyainah. Yang Sufyan Ibnu Uyainah. Kemudian apa? Kosok Kelate berkenaan dengan i'tibar mutabi' dan syawahid. Itu apa lagi kita? Tengok demo. Boleh tu. Dua emosi kata ni. Tanya dah apa dah muka surat 3 tu. Kata dia tu ada hak dah ada waris kan. Lepas tu akad ni jika masuk bahawa sak pada waris tu ataupun surat sama kan. Muka surat akad muka surat 7 tu. Muka surat 3 hadis akad ni. Dia bawa mana tu, bawa sama dengan waris ataupun bawa pada waris ni. Dia sebenarnya dalam waris juga. Dalam waris juga. Cuma dalam kalender dia tulis oleh ada kitab ni, Dr. Jasim ni dia kira macam Qasim lah. Macam nampak di bawah kategori sama. Tapi sebenarnya dia dalam kategori waris. Dia dalam kategori. Bukan kategori sama. Ya, anak panah ke bawah pada garis. Macam pewakil lah. Sabuk. Bahagian sabuk. Ini bahagian riset. Dia apa? Suku-suku tu. Kalau kata sabun ni dia ada sabung. Sabung debu, sabung air tu. Lepas tu oleh kerana apa? Iktibar mutabi' dan syawahid ni dia mencabar. Tengok kitab tu dia tak bahas lagi ni. Dia wah nanti kita belajar semua tu. Jadi ni hadis bahawa dia kata pihak ni dia sebut sekali. Tapi molek juga sebab dia berkait dengan masalah waris.
tiba. Jadi kita break dulu sebentar untuk apa? Tambah stamina sedikit. Nah, kita tangguh dulu. Baru buat mau.